Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, jadi kita sambung hari ini berkaitan tajuk kebarangkalian pula. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, kita kata 4 punya lah. Kata 4 punya. Okay, yang kebarangkalian peristiwa bergabung ni daripada yang minggu lepas punya tu, okey, minggu lepas punya daripada bab 4. Okey, bab 4 tu operasi set form 4 lah. Jadi tajuk ni, okey, tajuk ni hari tu awak belajar pasal simbol yang ni lah. Simbol U untuk yang bersatu. Maksud dia tu bersatu. Bersatu bersilang. Bersatu bergabung ke, inilah union, union. Kalau union lah, kalau bahasa Inggeris sebut union. Kalau yang masam tu, okey, masam tu dia bersilang. Bersilang. Bersilang ke, bertindih ke, bahasa kampung bertindih lah. Okey. Okay, lepas tu dari segi ayat dia pula, okey, simbol ni yang bersatu ni kita boleh guna atau, kita guna atau, dan yang ini kita guna dan. Atau dan. Okay. Yang ni operasi set. So awak belajarlah macam mana nak lorekkan, nak lorekkan kawasan, okey, nak cari nilai. Bahagian situasi tu kan, situasi mana kawasan yang tak bertindih, mana kawasan yang bertindih, mana nak cari bilangan orang, kan. Okay. Jadi hari ni sambung lagi, ada kaitan dengan tajuk 4 tu juga, ada kaitan. Okay, kita masuk bab 9, bab 9 kebarangkalian. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Dulu belajar dengan saya juga ni, kebarangkalian peristiwa bergabung. Awak mah, kelas awak start bulan berapa dah tahun lepas kan? Saja sempat bab 9 ni. Kebarangkalian peristiwa bergabung, okey, bila kita sebut bergabung tu kan, okey, bila kita sebut bergabung tu maksudnya mestilah dia ada 2 atau lebih lah peristiwa. 2 atau lebih lah kan, baru lagi jadi bergabung. Kiranya 2 event, 2 peristiwa, okey, dia berlaku sekali atau tidak, macam tu. Pada satu masa tu kan, okey, boleh jadi dia terjadi sekali ataupun tidak terjadi sekali. Okey, jadi yang ni kita belajar 2 je. Bab 9 ni. Kalau awak tengok balik, awak belajar 2 je sebenarnya. Peristiwa, okay, bersandar dengan tak bersandar. Peristiwa bersandar dengan tak bersandar. Peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Tapi dalam soalan tak adalah kita nak tahu dia kan. Tak adalah nak tahu peristiwa bersandar ke tidak bersandar. Tapi at least macam kita boleh bezakan lah kan. Okay. Kita boleh bezakan. Okay. Beza dia, kalau bersandar ni, kita ada 2 peristiwa lah. Okay, A dengan B. A tu macam, A tu berlaku dululah. Lepas tu B berlaku kemudian. Kan? A berlaku dulu, B berlaku kemudian. Kiranya
peristiwa B, okey, peristiwa B bergantung kepada A. Bergantung kepada A. Kalau bersandar, senang je. Kalau bersandar dia bergantung. Okay, peristiwa bergantung kepada peristiwa A. B bergantung kepada A. B bergantung kepada A. Kalau tidak bersandar tu tidak bergantung lah kan. Okay, tidak. Peristiwa B, awak nak ringkaskan lagi pun boleh buat je. B bergantung A. B tidak bergantung kepada A. Lagi ringkas cara tulis. Untuk nota awak sendiri tak apa. Asalkan awak faham apa yang awak tulis. Okay, saya tulis peristiwa ni takut nanti awak tak ingat apa dia B, apa dia A. Okey, bila kita kata peristiwa bersandar ni, dia bergantung kan. Kiranya contoh situasi dia tu, contoh situasi dia macam kita ambil rak, kita ambil buku di rak lah. Ambil buku di rak. Okey, kalau apa ni? Sekejap, saya tulis A dengan B tau. Okay. Peristiwa A, ambil buku di rak. Okay, kan? Ambil buku di rak tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Tanpa letak semula. Tanpa letak semula. Kalau B ni, okey. B ni ambil buku balik. Ambil buku di rak. Ambil buku kedua lah kan. Ambil buku kedua di rak. Rak yang sama. Di rak yang sama. Okey, kiranya dekat sini. Okey, dekat sini B tu dia akan bergantung dengan A. Kalau A tu kita ambil buku di rak. Contohlah, dekat rak tu ada 10 buku. Dekat rak kan ada 10 buku kan. Kita ambil satu. So dekat rak tu tinggal 9 lah kan. Tinggal 9. So maksudnya dekat situ kita nak ambil rak kedua. Kita nak ambil buku yang kedua. Dia jadi bergantung dengan A tadi. Sebab dia tanpa pemulangan. Macam yang ni. Contoh. Okay. Dalam beg ada bola kuning dengan merah. Contohlah dalam beg tu ada bola kuning tu satu je. Bola kuning tu satu je. Lepas tu bola merah 9. Kan? Bola merah 9. Okey, jadi kalau kita ambil, lepas tu tak letak balik. Kalaulah yang pertama tu kita dapat kuning. Kan? Jadi lepas tu tak letak balik. So kalau kita nak ambil yang kedua, jadi tinggal merah je lah kan tadi kan. Kita kena ambil merah je lah. Jadi dia bergantung dengan yang pertama tadi. Kalau yang tidak bergantung tu dengan pemulangan. Dengan pemulangan. Ambil buku pertama dengan pemulangan semula. Lepas tu ambil buku di rak kedua. Ambil buku kedua. Yang ni yang tidak bersandar. Di mana kalau ada bola, tadilah bola. Okey, bola kuning 1, bola merah 9 kan. Kalau kita ambil kuning 1. So letak balik. Lepas tu letak balik kan. Nak ambil bola yang kedua, boleh je lah dapat kuning balik kan. Boleh je lah dapat kuning balik. Dapat merah pun boleh. So maksudnya benda tu dia tak efek. Peristiwa kedua tidak bergantung kepada peristiwa A. Peristiwa A tidak memberi kesan kepada peristiwa B.
Macam tu. Peristiwa A memberi kesan atau tidak pada peristiwa B lah kan. Okey. Saya letak ni. A memberi kesan kepada B. Kalau kita ambil kuning, yang kedua tu memang tak akan dapat kuning dah. Bola kuning. Okay, so itu adalah peristiwa bersandar. Contoh macam apa lagi coin, shilling. Shilling, okay, shilling. Shilling yang sama lah kan. Okay, baling kali pertama dapat yang bunga. Dapat bunga. Baling kali kedua boleh je dapat bunga. Boleh juga dapat apa? Satu lagi. Bunga dengan apatah satu lagi? Nombor, bunga dengan nombor. Ataupun apa? Kepala dengan ekor head or tail. Jadi apa ni balingan yang kedua tu tak efek, tak bergantung kepada A. Tak kepada yang pertama tadi. Sebab coin kan, walaupun kita guna yang sama, takkanlah boleh jadi hilang sebelah kan. Contohlah macam kita baling yang pertama, kita dapat bunga, akan hilang ke bunga tu? Kalau kita nak baling kali kedua, tak hilang kan. Jadi benda tu dia tak efek. Peristiwa bersandar atau tak bersandar. Okey, kalau peristiwa bersandar dengan tidak bersandar ni, awak ingat ni je formula dia. Tak kisahlah dia bersandar ke tak bersandar tu. Okey, kalau bersandar ni, formula dia yang atau, kan? Dan. Dia formula dia darab. Tak apa, nanti kita akan buat soalan nanti. Okey. Lepas tu kita ada pasal apa dah? Peristiwa eksklusif dengan tidak eksklusif. Peristiwa eksklusif dengan tidak eksklusif. Basically nama-nama ni kalau kertas satu lah ditanya. Tapi jarang lah. Peristiwa saling eksklusif. Eksklusif. Peristiwa tidak eksklusif. Tidak saling eksklusif lah. Eksklusif. Eksklusif. Okey. Yang ni, okey, yang ni aku nak tengok betul-betul. Saling eksklusif dan tidak eksklusif. Saling eksklusif ni, awak kena faham maksud eksklusif. Eksklusif ni, dia macam wow gitu kan. Eksklusif, wownya. Kiranya macam dia boleh duduk sorang-sorang dia. Dia apa? Dia trendy, dia eksklusif lah dia seorang. Eksklusifnya dia seorang kan. Maksudnya dia macam dia boleh berdiri dia seorang. Dia macam wow lah, famous dia seorang. Macam wow lah dia tu eksklusif tu kan. Jadi kalau eksklusif ni dari segi peristiwa dia A dengan B tu kan. Dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh ada yang terjadi sekali. Tidak boleh terjadi sekali. Kalau tidak saling eksklusif kan, tidak eksklusif lah kan. Okey, bila tidak eksklusif maksudnya dia akan ada yang kawasan bertindih. Dia ada kawasan bertindih. Okey, kalau saling eksklusif kan, ni maksud saling eksklusif ni sendiri. Ni eksklusif kan. Kiranya dia kita fahamkan maksud macam tu lah, macam wownya dia, trendinya dia. Maksudnya dia kena duduk seorang-seorang dia je. A dengan B tu, dia masing-masing eksklusif. Dia tak boleh, dia tak boleh bertindih, dia tak boleh saling
saling buat sekali tak. Okey. Tidak tidak terjadi, tidak berlaku. Tidak berlaku bersama. Tidak berlaku bersama. Okey, bila perkataan tidak eksklusif, tak wow pun. Tak wow pun, duduk sorang-sorang tak wow pun. Dia kena macam bantulah kan. Okey, dia kena berlaku bersama. Okey, berlaku bersama. Okey, yang ni ramai yang tertukar tau. Kalau ramai tertukar ni, tidak. Takut tertukar yang ni kan. Bila kata tidak eksklusif, tidak berlaku bersama. Salah. So saya bagi tips yang tu lah. Awak ingat kalau eksklusif ni macam wownya dia, boleh berdirinya dia. So bila berdiri, gambar raja dia macam ni. Dia tidak berlaku sekali. Tidak berlaku bersama. Okey, so bila tidak berlaku bersama ni kan, ni A dan B. Ini simbol dan kan? A dan B. A dan B kan kawasan bertindih tu tak ada lah. Tak ada. Okey, tak ada. So bila kita tak ada, kebarangkalian pun akan jadi kosong lah. Kebarangkalian dia akan jadi kosong. Okey. Dan kalau kita nak tahu kebarangkalian, hasil tambah. Hasil tambah kebarangkalian dulu tu. jumlah orang ke, jumlah pelajar ke kan nanti. Okey, so P, A atau B. A atau B. Yang ni lah kan. Daripada operasi set tu bab 4 kan. Simbol ni. Ni lah kan. 1, 2 kan. A atau B. So bila dia tidak berlaku sekali, kiranya PA, kebarangkalian A, kita tambah je dengan B. Kalau saling eksklusif. Tapi kalau dia tidak saling eksklusif, kalau kita nak cari yang ni, kita PA, cari PA, dan kita tambah PB, tambah BB. Kalau awak perasan dekat sini, PA, awak tengok tahu, PA, saya buat warna ni. Ni PA, lepas tu nak tambah dengan PB. Tengok ni. Dia macam double yang tengah tu kan. 2 kali kira. 2 kali kira jadi. Contohlah kalau kita ada A tu dari segi bilangan orang lah kan. Dari segi bilangan orang. A tu ada 30. A 30. Dan B pula 20. Tapi sebenarnya bilangan pelajar A dengan B ni sebenarnya 45 je. 45 je. Jadi kenapa jadi kita dapat 50 tu? Sebab kita kira double kat situ. Double kat situ. Betul kan? Faham tak kat situ? Sepatutnya 45. Tapi bila kita sekali, bila kita kira A dengan B macam tu je kan. Direct je. Tambah-tambah A dengan B. Jadi yang tengah tu automatik jadi 2 kali kira. So tak boleh. So bila kita nak kira tu hasil tambah 2 tu kita kena tolak balik lah. Tolak dengan kawasan yang bersilang. Kita tolak balik lah. Faham kan? Dia macam ni lah maksudnya tu. Okay, PA. Ni kan PA. Kan? Lepas tu. A. Lepas tu. Tambah dengan B. Kan? Lepas tu. Sikit. Lepas tu kita tolak dengan kawasan yang tengah ni.
Kan? Kita nak cari semua tu. Kita cari yang ni. So dapatlah yang ni kan. Dapatlah yang ni. Okey. Faham je kan? Yang tu je lah tajuk ni. Formula ni lah. Formula ni lah. Lepas tu samalah macam hari tu kita bab 4 Rajah Venture. Okey. Lepas tu dalam tajuk ni awak kena tahu macam mana, kena tahu cara buat rajah pokok. Rajah pokok. Okey, yang tu je lah. Okey, saya tambah kat situ. Kena tahu cara buat rajah pokok. Okey, dah siap salin? Dah ke? Dah. Cuba baca dulu soalan ni. Cuba baca dulu, nanti saya terangkan. Kalau nak buat dulu, boleh buat pun buat dulu. Buat terus kalau boleh. Boleh jawab. Okey. Sambil tu saya tunjuk macam mana nak buat rajah pokok lah. Okay. Walaupun ni kertas satu, saya tunjuklah macam mana nak buat rajah pokok ya. Okey, kita tengok soalan kat sini. Kotak P. Kotak P bola kuning dengan bola merah. Okey, kotak P. Lepas tu kotak Q hijau, biru, merah. Okay. Nak ambil setiap sebiji bola daripada setiap kotak. Kiranya 2 lah kan nak ambil. Okay, kotak P, kotak Q. Okay, kotak P, kotak Q. Okay, so rajah pokok kita nak ambil daripada kotak P. Lepas tu kotak Q kan, satu-satu. So, rajah pokok dia. Okay, kotak P. Letak macam ni. Kotak Q. Okay. So, kotak P tu, dari kotak P, sama ada, kita nak ambil satu je. Sama ada bola kuning ataupun merah lah kan.
Kuning atau merah. Boleh jadi kita ambil kuning. Boleh jadi kita ambil merah. Okey, lepas tu nak ambil kotak Q. Okey, kotak P dengan kotak Q. Peristiwa bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Sajalah alang-alang dah tadi kan. Dia apa? Tidak bersandar lah. Tidak bersandar. Kalau kotak P, ambil lah daripada kotak P. Nak ambil kotak Q, ambil lah. Tak berkait kan? Lain-lain kotak. Tak berkait. Okay, tak berkait. So, kotak P ada kuning merah, ambil lah kuning ke merah ke. Okey, katakan kita ambil kuning. Katakan kita ambil kuning. Okey, nak ambil daripada kotak Q ada 3. Hijau, biru, merah. So, ambil lah mana-mana. Satu je. Boleh jadi dia ambil apa? Hijau. Boleh jadi dia ambil biru. Boleh jadi dia ambil merah. Kan? Okay, kalau dia ambil merah dari kotak P. Dari kotak P dah ambil merah. Okay, kotak Q. Boleh je dia ambil hijau juga. Boleh ambil biru. Boleh juga ambil merah lagi sekali. Boleh. Lain kotak. Tak kisah kan? Lain kotak. Ni merah ni daripada kotak Q. Kan? Ni. Okay, so lepas buat yang ni, jangan lupa kita buat kesudahan tu. Ni rajah pokok. Jangan lupa buat kesudahan. Kesudahan. Okay. So kita buatlah ni anak panah kita ni. K ada K. Kan? Ni. KH. Ni. KH. Okay, tulis kat sini. KH. KB. Tulis KB. KM. Tulis KM. KH. Buat koma K, koma H. Okay. Buka kurungan K, koma B untuk kurungan. KM. Ni rajah pokok tau. Rajah pokok. MH. MB. MM. Okay, ini rajah pokok ni. Siap lah. Siap lah. Rajah pokok. Okay. Tapi kalau ikut yang sebenar, dia kena ada tulis lah. Kena ada tulis nilai kat sini. Nilai kat sini. Sini. Sini, sini, sini. Ni nilai kat sini tau. Kena tulis. Okay. Jadi kat sini, kita ada kesudahan dia. Kuning, hijau. Kuning, biru, kuning, merah. Merah, hijau, merah, biru, merah, merah. Okay, so mana? Kuning, hijau ada kan? Kuning, biru. Kuning, okay, merah, hijau ada. Merah, hijau ada. Merah, kuning tak ada. Merah, kuning tak ada. Kuning dari kotak P. Yang kedua tak boleh lah. Yang kedua sama ada dari kotak Q, hijau, biru, merah je. So D tak boleh. Okay. Ini kotak P, ini kotak Q. Q tak ada kuning. Menjelaskan. Macam itulah. Yang bersandar ke tak bersandar tu dia berkait pasal kebarangkalian. Untuk soalan nombor 1 ni dia tidak bersandar. Okey.
Nombor 2 ada jawapan, boleh share. Matematik, sekejap. Matematik lulus 40 kan, bukan 45 kan? 40 kan? Okey, okey. Lulus 40. Admit 35. Eh? Tiga keping kad berlabel huruf PQR dimasukkan ke dalam sebuah beg. Okey, 3 keping kad. 2 keping kad. Okey. Ada 3 kad, dia nak ambil 2 kad. 2 kad nak keluarkan. Okey, tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Peristiwa bersandar. Okey, peristiwa bersandar ni tahu. Tak apa, kita tahu je dulu. Sebab soalan objektif ni dia tak berkait. Okay. Dia tak pentingkan lagi lah nombor 2 ni. Okay, tapi kita tahu dulu. Biar kita kenal macam mana bersandar ke tak bersandar. Okay. So nak ambil 2 keping kad. Okay. Macam tadi juga saya tunjuk rajah pokok tau. Saya tunjuk rajah pokok. Tapi kalau boleh dalam kertas 1 ni tak payah fikir rajah pokok sangat. Terus je jawapan. Kalau tak nanti ambil masa lama. Okey, saya tunjuk dulu yang biasa punya lah. PQR tanpa pemulangan kan. 2 keping kad. Okey. So, awak tengok kat sini. A. P. Kalau ada huruf P. Huruf P, ambil huruf. Kita ada huruf PQR. PQR. So, P dah ambil. Contoh P dah ambil. So, dia tak letak balik kan? Tanpa pemulangan, dia tak letak balik. So, yang kedua sama ada Q atau R je. Kan? Sama ada Q atau R je. Kiranya, dia tak boleh lah ada PP ni. Tak boleh. Kalau contoh dia ambil Q. So, yang kedua tak boleh ambil Q dah. Sebab dia tak letak balik. So, A tu memang salah. A out. Okay, A out. Okay, B. Tengok B. P. Ambil P. Lepas tu ambil Q. 3. P, ambil Q. Boleh lah kan? Ambil P, ambil R. Boleh. Okay, ambil Q, ambil R. Boleh.
Macam tu. Okey. B boleh lagi. Okey, C. C kita tengoklah ada yang sama tak? PQ, PR, QR, QP, RP, RQ. Okey, tak ada sama juga kan? Yang D ada sama, tak boleh lah. Faham kan? Yang sama tu memang tak boleh sebab dia tanpa pemulangan. Okey. Dekat sini jawapan kita sama ada B atau C. B atau C. Jadi jawapannya awak kena pilih jawapannya awak kena pilih C. Jawapannya awak kena pilih C sebab apa ni? Dia kat sini dia cut tau, bukannya cut tu. Okey, cut tu 3 keping cut tu dia dah berlabel dah. 3 keping cut tu dia dah berlabel dah PQR. Kita boleh bezakan dia. Kita boleh bezakan dia. Maksudnya kalau kita dah ambil P, kita tak letak balik, kita ambil Q. Kan? Okey, ambil P, ambil R. Kalau B tu, kalau yang B tu macam tak cukup lah. Tak cukup. Kalau P, okey ambil Q. Tengok B kan. P. Ambil P. Kita dah ambil P. Lepas tu kita ambil Q. Okey boleh. Ambil P, ambil R. Boleh. Ambil P, ambil R. Boleh. P dengan R. Boleh. Boleh je. Lepas tu ambil Q, ambil R. Boleh juga. Cumanya dia tak habis lah. Kalau dah ambil Q, ambil boleh jadi dia ambil P balik. Ambil P. Sebab kan kalau dah ambil Q, okey dia dah ambil Q, so tinggal lagi P dengan R. Boleh je dia ambil P. Mana QP? Mana QP? PQ dengan QP tak sama. PQ dengan QP tak sama. PQ tak sama dengan QP. Dia tak sama. Okay, jadi kita kena tulis lagi. So C jawapannya. Sekejap. Silap. Tak sama Tak sama. PQ tak sama dengan QP. Dia kalau kita tulis huruf yang pertama tu maksudnya pertama ambil. Kat yang pertama dia ambil. So dia tak sama lah. Okay, dari segi rajah pokok lah kan. Kita nak latih rajah pokok tu. Okay. So cut satu lah. Saya letak cut satu, cut dua. Cut satu, cut dua. Okay, cut satu boleh jadi ambil P, boleh jadi ambil Q, boleh jadi ambil R. Okay. Salah satu lah. Salah satu. Ambil P, ambil atau Q atau R. Buat 3 cabang. Okey, kita tengok P. Kalau dah ambil P, kalau kita dah ambil P, so dia kata tanpa pemulangan, jangan letak balik. Jadi kad kita hanya tinggal 2, iaitu Q dengan R. So pilih salah satu lah, akan ambil salah satu. Q, R. Tulis. PQ. Jawab. PQ. Okay. P, R. Tu kesudahan kita. Okay. Sama juga dengan Q. Okey. Q ni, kalau kita dah ambil Q, tinggal lagi P. Kalau kita dah ambil Q, tinggal lagi R. Q hilang lah. Q tak ada lah. Tak letak balik kan. Okay, so kesudahan kita QP. QR. Macam tu lah. Okay, ni pun sama. RP, RQ. Okay, so untuk yang ni ada 6 kesudahan. C lah. 6 kesudahan. Kalau nak tahu bilangan kesudahan tu kan. Bilangan kesudahan bilangan ruas sampel ke. Okay. Jadinya bilangan kesudahan tu untuk peristiwa apa ni? Peristiwa bersandar ke tidak bersandar ke, okey tak kisahlah. Kiranya PA
PA dan apa ni? Apa saya nak tahu ni? Sekejap, bela kejap. Betul lah. Okey, PA. Nak tahu PA darab B. PA darab B. Okey, so pasal peristiwa bersandar tak bersandar ni, kita darab kan, darab. Okay, PA tadi ada PQR dalam apa tu, dalam ada 3 kad kan, 3 lah, 3. Lepas tu darab dengan 2, ada 2. Okay. So dapat 6. So 6. Macam tu je. Itu bilangan kesudahan. Okay. Sekejap. Bilangan kesudahan. Bilangan bukan kebarangkalian, silap. Ni N. Tak apa, kebarangkalian nanti. Sekejap lagi. Ini bilangan kesudahan.
Okey, yang nombor 3 ni kebarangkalian. Kebarangkalian boleh buat tak? Apa jawapan dia? Boleh jawapan dia? Salah. Salah. Okey, kita bincanglah. Kan E. Okey, yang ni apa ni? AB. B betul. Okey, Adif dapat B. Amal Zahan dapat B juga tak? Kalau tak dapat nak bincang. Kalau dapat saya skip. Macam mana? Tak dapat. Okey. Set J pintar, set K 1, 2, 3. Hitung kebarangkalian, pilih satu huruf vokal, satu nombor ganjil. Okey, dekat sini set J, set K, okey nak ambil huruf vokal dengan nombor ganjil kan? Okey, dekat sini adakah dia peristiwa bersandar ke tak bersandar? Macam yang ni kan, ni peristiwa yang pertama, huruf vokal, peristiwa yang kedua nombor ganjil. Okey. Huruf vokal dari J, ganjil dari K, nombor kan, nombor ganjil dari K. Jadi kalau J dengan K tu set lain-lain kan. Jadi apa kita kata dia tidak bersandar lah kan. Dia tidak bersandar. Okey, tidak bersandar. Okey. Yang ni huruf vokal. Okey, huruf vokal. Ambil kebarangkalian. Ni bersandar ke tak bersandar ke, tak kisah. Okey, bersandar ke tak bersandar ke. Formula dia yang ni, darab. Okey, darab. Bersandar ke tak bersandar. Okey, bersandar ke tak bersandar tu kita nak uji untuk kita tahulah kan. Macam mana beza dia. Okey, untuk formula dia sama je. Sandar ke tak bersandar ke, cara dia darab. Okey. Kita kalau bersandar tak bersandar tu kan, untuk kebarangkalian ni lah yang penting. Kita nak tahu. Untuk formula dia sama je. Cumanya nilai dia tu. Nilai dia tu. Kalau dia bersandar lain. Kalau tak bersandar lain pula kebarangkalian dia. Nilai dia lah. Okey. Untuk yang ni, kebarangkalian A. Kebarangkalian huruf vokal, sorry. Kebarangkalian huruf vokal dengan ganjil. Saya letak macam ni Vokal dengan ganjil. Okey, kebarangkalian dapat vokal. Ini, daripada J. Sama je. Macam kita pizza kan. Okey, pizza. Pizza potong 4, makan 1. 4 je. Makan 1 part je. So, berapakah kebarangkalian yang awak makan? Kebarangkalian yang awak makan. Maksudnya pecahan yang kita makan lah. Pecahan. 1/4. 1 daripada 4. Faham? Okey, kebarangkalian yang kita makan adalah pecahan dia tu. 1 daripada 4. 1/4. Macam tu. Okey, so yang ini daripada J ada PINTAR. Okey. Kebarangkalian huruf vokal. Kebarangkalian huruf vokal. Vokal ada 1, 2. I, A. Vokal. A, E, I, O, U. Vokal. Vokal A, E, I, O, U. Yang lain-lain tu consonant. So ada 2 lah. I dengan A ada 2. Dan dari kesemua. Macam yang pizza ni kan. 1 daripada 4. Yang ni 2 daripada
6. Okay. Sama juga dengan apa ni, nombor ganjil. Nombor ganjil. Sini nombor ganjil. Mana nombor ganjil? 1, 2, 3. 1 dan 3 nombor ganjil. So ada 2 daripada 3. 2/3. So itulah jawapan kita, darabkan. Kita darabkan. 2 darab 3. Ni nak 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Kecil dah. 1 darab 2. 1 darab 2. 3 darab 3, 9. 2/9. Kebarang apa ni? Dia peristiwa bersandar tak bersandar je, 2/9. Kalau contohlah awak tak tahu kan bersandar tak bersandar ke eksklusif ke tak eksklusif kan. Kalau eksklusif ni, dia pasal yang terjadi sekali. Pasal dia terjadi sekali atau tak. Ni bukan. Ni set J, set K. Macam tu je, tak ada kait dengan. Okey, pasal terjadi sekali ni maksudnya berlaku bersama ni kan. Yang peristiwa eksklusif yang tidak eksklusif ni. Yang mana contoh situasinya dalam kelas tu ada lelaki, ada perempuan. Okey, lelaki dan perempuan pakai spek. Iaitu terjadi sekali. Faham? Macam tu lah lebih kurang macam tu. Dia terjadi sekali. Ataupun ada satu grup ni suka main badminton. Ada satu grup ni suka main bola sepak. Okey, badminton, bola sepak. Tapi ada juga yang dua-dua ni suka dua-dua, bola sepak dan apa tadi, badminton. Macam tu. Itu yang bersama. Itu yang konsep bersama eksklusif dan tidak eksklusif. Yang tu kita guna formula lain lah. Okey, kalau yang bersandar dengan tidak bersandar ni je formula dia, darab je. Ingat yang tu je. Darab je formula dia. Senang je ni sebenarnya tajuk ni. Awak boleh ingat apa saya bagi tahu, insya-Allah boleh. Okey. Nombor 4.
Alamak, tertekan tu. Nombor 4 boleh? Cuba bagi jawapan. Okey, nombor 4 jawapannya A. Nombor 4 A betul. Hadif dan Ammar dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Ammar pun dapat ya. Oh, 4. Jadi kalau dapat, tak ada masalah lah. The number less than 5. Even number on the second dice. Second dice, 2 biji dadu. Okey, tak ada masalah. Nombor 5. Okey, teruskan. Part A nombor 5. Okey, nombor 5 jawapannya. C salah. C salah, C.
Okey, nombor 5. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli. 8 biji guli merah, sebiji guli hijau. Okey. 8 merah, 1 hijau. So, nak ambil 2 guli tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Peristiwa tidak bersandar, ya. Tidak bersandar. So, dia nak tanya, kebarangkalian dapat guli kedua. Okey, kebarangkalian guli kedua. Okey, yang ni lah yang saya kata tadi. Peristiwa bersandar. Okey, peristiwa bersandar tidak bersandar tu kan, dari segi formula memang kita darab. Cumanya dari segi nilai kebarangkalian. Yang ni tanpa pemulangan. Okey, kalau dengan pemulangan, kebarangkalian dia akan sama je. Nanti boleh tambah dalam nota tadi. Kebarangkalian akan sama. Peristiwa A dengan peristiwa B, kebarangkalian dia sama. Dekat sini. Okey. Macam mana nak cakap? Peristiwa, sekejap. Kebarangkalian B tidak berubah lah, saya buat tidak berubah. Okay. Kalau yang ni peristiwa kebarangkalian B tu akan berubah. Sorry, tertukar. Yang ni berubah, yang ni tidak bersandar. Okey. Kita tambah kat situ. Sebalik nombor 5 ni, okey, dalam beg ada 8 merah, 1 hijau. Okey, dia tanya kebarangkalian dapat hijau. Kejap. Dia tak cakap yang pertama apa. Oh. Okey, macam ni. Dia tak cakap kan yang pertama tu dapat hijau ke dapat merah. Okay. Boleh jadi dia dapat salah satu, lah tak kisahlah yang mana kan. Maksudnya boleh jadi dia dapat merah. Okay. Boleh jadi dia dapat merah dan hijau. Yang kedua kena hijau lah kan. Okay. Kalau pertama hijau, betul lah. Kalau pertama hijau, yang kedua tak boleh hijau lah kan. Sebab dia ada satu je hijau. Dia kan ada satu je hijau. Lepas tu dia kan tak letak balik. Okey. Kan, faham kan? Dalam beg tu ada 8. Dalam beg tu ada 8 merah, 1 hijau. Okey. Kalau dia dah ambil hijau, dia tak letak balik. Nak ambil guli kedua hijau mana boleh? Kan? Okey, tak boleh lah. Tak boleh letak hijau. Tak boleh hijau dulu. Yang ni tak boleh. Sebab dia nak hijau yang guli kedua. So, kena ambil merah dulu. Baru dah yang kedua tu boleh jadi kita ambil hijau. Kan? Okey. So, dia nak kebarangkalian dekat sini. Untuk kebarangkalian dia, maksudnya kita nak P, M. First tu, peristiwa pertama dapat M. Peristiwa yang kedua dapat hijau. Kan? Peristiwa pertama dapat merah. Peristiwa kedua dapat hijau. So, peristiwa merah darab dengan peristiwa hijau. Okey, merah. Merah ada 8 daripada 9. 8 daripada 9. Okey, sekarang ni. Tengok yang kedua ni. Ni.
peristiwa B ni kan, peristiwa B. Kebarangkalian dia. Jadi bila kita ambil satu guli tadi. Okey, guli tadi daripada 9 guli lah kesemuanya. 9 guli kesemuanya. So tinggal lagi 8. 8 guli. Hijau ada 1 kan. Kalau kita dah ambil 1 merah, tinggal lagi 7 merah, 1 hijau kan. Jadi kalau kita nak ambil hijau, jadi akan jadi 1/8 lah. 1 daripada 8 dah. Dia akan jadi 1/8. Dia bukan jadi 1/9. Yang tu kalau dia letak balik 1/9. Kalau dia tak letak balik 1/8. Okey, so 8 bagi 8, 1. 8 bagi 8, 1. So 1/9. 1/9. Dia kena darab. Dia tak boleh awak anggap 1/8 saja, tak boleh. Hampir betul dah tadi tu dapat C kan, 1/8. Tapi tak boleh cara bukan macam tu. Barangkalian tu kita nak daripada peristiwa pertama dan kedua lah. Ruang sampel kita ada ni kan, ruang sampel kita 2 guli. Ruang sampel kita 2 guli. Sekejap je, 10-8 minit dah. Ni nombor 6 ni. Nombor 6 ni. 1 huruf. 1 huruf. 1 huruf je nombor 6. Bukan 2 huruf. Mana tu? 1 huruf je kan? Atau simbol. Ni. 1 huruf. Apa ni? Eksklusif lah ni. Eksklusif, tidak eksklusif. Jauh. Eksklusif dan tidak eksklusif. Dia 1 huruf je. Peristiwa vokal dengan huruf K. Okey. Vokal dengan huruf K. Boleh tak dia berlaku bersama? Boleh tak dia berlaku sekali pada waktu yang sama? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Vokal huruf K. Betul lah, tak boleh. Vokal huruf A, E, I, O, U. Huruf K konsonan, memang tak akan jadi vokal kan? Memang tak akan jadi vokal. So dia tidak boleh terjadi sekali lah, ingat macam tu. Ingat tidak boleh terjadi sekali. Yang eksklusif ke tak eksklusif tu biarlah. Okey. Kalau nak tahu juga dia tu eksklusif. Okey. Tidak boleh terjadi sekali. So formula dia ni atau kan? Ni atau. Okey, atau ingat yang ni atau. Tu saya ingat, tu saya tekankan tau perkataan dan dengan atau tu. Okey, atau bila tidak boleh berlaku sekali, dia tambah je lah. Tambah je. So vokal dengan huruf K.
Cari kebarangkalian vokal, cari kebarangkalian dapat K. Senang je. Try. Nombor 6 jawapan dia. Sorry, nanti. Okey. Huruf vokal adanya tak dapat ke? Tak nampak jawapan. Tak naik. Oh, memang tak ada respon. Okey. Vokal ada huruf A, E, A, I. 4 lah, 4. Okey. 4 daripada matematik. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. 9 4 per 9. Ada 9 huruf. 9 huruf. Okey, daripada K, ambil K ada 1 je lah. 1 daripada 9. So 5 per 9. Tu je. Senang je. Okay, nombor 7. Cuba buat nombor 7. Sama je ni rasanya ni. Kebarangkalian. Yang ni dia dah bagi kebarangkalian tau. Tidak gagal. Ini apa ni? Lulus. Kebarangkalian lulus. Oh, okey. Yang ni awak kena tengok ni kebarangkalian lulus. Ni tidak. Benda yang sama lah. Sorry. Kebarangkalian lulus tidak akan gagal. Samalah. Okay. Ingatkan berlawanan. Dia sama je, senang je lah. Yang ni pun bahasa eksklusif dengan tidak eksklusif. Boleh jadi sekali ke tak boleh terjadi sekali. So bagi awak lah, awak rasa kan Peter, boleh tak dia lulus lah, kita kena lulus kan. Boleh tak dia lulus biologi dengan lulus matematik tu, boleh tak dia berlaku sekali? Lulus bio dan matematik. Boleh lah kan. Boleh kan? Boleh lulus bio, boleh lulus math.
So dia peristiwa apa? Boleh terjadi sekali lah, boleh terjadi sekali. Kiranya PA dan B, PA atau B tu, okay, boleh terjadi sekali formula yang kena tolak. Cari yang ni lah. PA, okay. Kebarangkalian A 0.5. Bayu saya ambil Bayu sini. Tukar huruf. Bayu dengan Max. Bayu Max. Bayu Max. Bayu Max. Okay. Ni. So Bayu 0.5. Lulus lulus. Bukan pasal gagal ni. Lulus. Matematik pun lulus 0.8. Okey, yang belakang ni nak buat macam mana? Yang ni lah yang peristiwa bersandar ni. Kata ni, simbol ni kan? Bersandar ke tak bersandar ke tak kisahlah. Tak kisahlah bersandar ke tak bersandar ke, kita tak kita tak ambil tahu dah yang tu, tak apa. Boleh jadi bersandar atau boleh jadi tidak bersandar. Tapi formula sama saja. Apa dia? Darab lah. Darab. Darab. Dekat sini kita darab. Okey, 0.5 tambah 0.8 tolak dengan 0.5 darab 0.8. .5 tambah 0.8 1.3 tolak sekejap. Betul lah 1.3 tambah 8 1.3 tolak tak ada jawapan Tak ada jawapan Kalau kira tu dapat berapa? Oh, tak nak. Ni 4 kan? X 0.5. Oh, ajak. 0.5 darab 0.8. .4.0 ke berapa dah? Tak dapat jawapan Tak. Saya hitung kebarangkalian tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Hitung kebarangkalian tidak akan gagal. Bukan. Sekejap. B, M. Ni lulus. Tidak akan gagal kedua-dua subjek. Yang ni lah. Oh, dia nak tahu yang tengah ni je. Kiranya tidak akan gagal kedua-dua subjek. Tidak akan gagal kedua-dua subjek. Kan? Okey.
Soalan ni dia tanya pasal B bersilang dengan M lah. Kiranya awak ambil yang belakang tu je lah, darab sahaja. Tidak akan gagal. Okey. Dia dekat situ apa? Tidak akan gagal bio dan. Dia dan. Guna perkataan dan kat situ. Saya pun tak ingat nak tengok tadi. Dia guna perkataan dan tadi. Tidak akan gagal kedua-dua subjek itu. Dia guna perkataan dan. So, kalau dan, kita darab je lah. Akan dapat B lah kan? Akan dapat B kan? Okay. Yang ni, yang ini kalau soalan kata, yang ni kalau soalan kata tidak akan gagal. Apa ni? Bio atau maths. Bio atau maths. Guna perkataan atau lah. Yang ini tidak akan gagal ataupun lulus. Tidak akan gagal bio atau maths. Kan? Okay. Dia guna perkataan atau. Tapi yang ni dia guna kedua-dua subjek. Kedua-dua subjek. Okay. So dekat sini istilah dia guna dan lah. Jadi dia guna kat belakang 0.4. Boleh? Okay, faham? Okay. Masuk kertas 2. Kertas 2. Baca dulu apa jawapan dia. Peristiwa? Ni tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian tu je. Kalau tak letak balik. Tak, betul lah. Tak letak balik. Dalam satu ujian matematik 4 daripada 10, orang murid mendapat grade A. 2 orang murid dipilih. Okey, daripada 10 orang,
10 orang pelajar lah kan, 10 orang pelajar, dia kata 4 orang dapat A. Tapi apa ni, kiranya daripada 10 orang ke, daripada 4 orang ke, tak kisahlah. Kiranya dia nak ambil 2 orang. Nak ambil 2 orang. Lepas tu kalau dia dah pilih orang yang pertama, dia dah ambil orang yang pertama tu, kiranya orang kedua tu, jumlah yang tinggal. Jumlah yang tinggal tadi dah berkurang kan daripada 10 orang. So kalau dia dah pilih seorang, tinggal lagi 9 orang. Kalau ada 4 orang, dia pilih seorang, tinggal lagi 3 orang kan. So benda tu dia dah berkurang, dia dah berubah. Jadi kebarangkalian pun nanti akan berubah. So bila berubah, kita kata peristiwa bersandar. Okey. B. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua murid mendapat grade A. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua murid mendapat grade A. Kebarangkalian. Yang ni peristiwa bersandar kan. Tak bersandar ke apa saya kata tadi? Formula sama je. A dan B. Dia guna dan kat sini. B A darab B B. Bersandar guna je yang ni. Bersandar ke tak bersandar ke guna je yang ni. Cumanya sekarang ni kita nak tahu nilai je. Nilai tu yang akan berubah. Nilai tu yang bergantung kepada bersandar ke tak bersandar. Okey. Untuk A, 4 orang grade A daripada 10. 4 daripada 10. Pecahan. 4 daripada 10. Okey. So kalau yang kedua, orang yang kedua, tadi dia kata tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian tadi kan, dia tak letak balik, dia tak, bila dia dah ambil orang tu, kiranya jumlah orang daripada 10 tu dia dah berkurang. Kan? Daripada 10 orang, daripada 10 ni, okay, 4 orang lulus, 4 orang dapat A, kiranya 6 orang lah kan, 6 orang tak dapat A. 4 orang A, 6 orang tak dapat A. So, kita dah ambil seorang. 4 A, kita dah ambil seorang. 4 daripada 10 lah. Okey, 4 daripada 10. So, bila kita dah ambil seorang, tadi dia kata tanpa pengembalian, dia dah berkurang tau. Dia dah berkurang, jadi 3 je yang dapat A. 3 je yang dapat A. So, sekarang ni, kebarangkalian dia dah berubah. 3 daripada 9 sahaja. Daripada 4 turun 3. Sebab seorang tu dah dapat A. Seorang tu dah ambil tadi. Dia ambil yang grade A juga kan. Dia ambil A juga ni. Kedua-dua murid mendapat grade A. Okay, so darab je lah. Yang mana boleh potong, kita potong. 3 bahagi 3, 1, 9 bahagi 3, 3. Masing-masing boleh bahagi 3, atas dan bawah. 4 bahagi 2, 2. 10 bahagi 2, 5. Okay. Lepas tu 2 darab 1, 5 darab 3. 2 per 15. 2 per 15. Itulah jawapan kita. Dia bersandar. Kalau awak nak kata, kalau awak confused lah kan, nak guna perkataan dan ke atau formula yang eksklusif ke atau bersandar. Okay. So kalau eksklusif kat sini, kedua-dua murid mendapat grade A. Tak boleh lah sebab kalau yang tu atau
Atau murid A atau murid B mendapat grade A. Murid A atau murid pertama atau murid kedua mendapat grade A. Murid pertama atau murid kedua mendapat grade A. Yang tu baru boleh eksklusif. Sebab dia guna atau. Okey. Kalau yang ni kedua-dua murid. Kedua-dua murid. So dia guna istilah dan kat situ. Kedua. Okey, jelaskan. Ada nak tanya apa-apa tak? Untuk kelas malam ni. Ya, untuk seterusnya ni buat. Ni, apa ni? Minggu ni. Minggu ni, hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni buat. Okay, Jumaat, Sabtu, Ahad ni buat. Buat yang mana boleh buat. Salah tak apa, kita bincang. Okay, kita bincang next class. Salah tak apa. Yang penting awak buat tu, awak dah tak faham boleh tengok apa ni recording. Cuba buat. Kalau tak boleh baru kita bincang. So nanti tengoklah kalau soalan yang ramai tak dapat, saya bincang. Okay. Itu saja. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih adik. Terima kasih, Cikgu.